We are the team. Hafiz Makrudin, Adam Firdaus, sorry Adam Firdaus. Nanti kita akan masuk sebentar saja lagi. Okay, hai. Sebentar lagi kita akan terus start. Kita tunggu ada lagi yang akan masuk. So basically, saya punya sesi kali ni more kepada marketing online. More kepada marketing online. Saya tak kaitkan langsung dengan offline. Maksudnya pergi face to face ke, apa perlu buat presentation ke, apa ke, semua tu saya tak fokuskan. Sebab saya diberi tanggungjawab untuk fokuskan on online. Okay, so kita tunggu lagi. Kalau okay, cuba thumbs up sikit, reaction. Clear. Okay, terbaik. Okay, kita akan start. 11.25 kita terus go through. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera dan assalamualaikum semua. So, untuk sesi kali ni saya yang take over daripada Cik Muhammad. So, sekejap saya nak approve dulu mana yang dah masuk. Okay. Hai semua, lambai sikit. Hai. Happy sikit, usahawa kena happy sikit. Bersemangat pagi-pagi. Bila saya sebut pagi, cuba cakap pagi sekali. Pagi.
Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Alah layu je. Pagi aduh terjatuh terus kan BKP ni. Okay. So basically saya punya part adalah online marketing. So saya nak ada two-way communication. Kalau ada soalan terus bagi tahu semua. Okay. So sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya cerita sikit saya punya background. Boleh tak cerita sikit je, tak banyak. Saya tak banyak macam Cik Muhammad, dia orang lama. Saya masih baru lagi, okay. Okay, saya certified trainer untuk e-usahawan. Atau lagi satu, bismillah. Nama saya kalau nak panggil Pak Azzi je. Saya certified e-usahawan. And sekarang saya tengah run 2 business, which is satu untuk studio, satu lagi untuk training. Satu lagi, 3 lah. Lagi satu training, lagi satu tu saya just jadi dia punya pemerhati saja sebab kita dah lama kan buat painting. Sekarang saya bagi kepada saya punya adik-beradik untuk handle kan. Saya just tengok kalau ada something yang saya boleh bantu. So basically background saya sebelum ni saya pernah handle untuk training and consultancy punya company, which is kalau tahu ESQ Leadership Center Malaysia. Saya duduk kat sana 1 tahun je saya duduk. Lepas tu saya ni jenis cepat bosan sebenarnya. Everyday buat benda sama, saya cakap saya tak boleh lah buat kerja yang sama. And then saya terus tukar saya punya position. Time tu dah ada business dah, cuma saya just pergi kat sana, saya nak tahu macam mana dia orang buat ini, macam mana nak buat itu. End up saya keluar balik, saya build up yang saya punya sendiri lah. And then saya dekat di hadapan anda semua bukan untuk mengajar tapi untuk share. Sebab depan saya ni ramai usahawan yang dah memang luar biasa. Sebulanan 5 angka, 4 angka, even PKP ni boleh capai 7 angka. Macam semalam saya punya student, dia buat iklan sekejap sehari boleh dapat dalam 20 orang customer on Facebook kos iklan baru RM10. So sekejap saya tutup. Okay. Mula-mula sekali as usahawan macam tadi Cik Muhammad cakap kita perlu ada modal, tenaga semua kan. Itu dah untuk mula-mula sekali. Ini dah sampai satu pertengahan which is you dah usahawan, dah start dah ada duit. Maknanya dah start dah ada profit daripada you punya business tu. Sekejap saya approve lagi. Sorry ni manual punya apa. Okay. Okay, saya mute dulu. Sorry ya. Puan-puan. Okay, sebentar ya. Saya nak ni approve. Okay, so basically mana yang baru masuk, saya cerita sikit saya punya background. Saya certified e-usahawan, trainer, PG 090. Ini tahun kedua saya. Saya run 3 business. Yang lagi satu tu just pemerhati je sebab kita dah lepas satu tahap yang saya dah achieve. Maknanya saya bagi kepada adik-beradik saya which is printing punya business. Sekarang ni saya just handle saya punya studio and then saya punya training center. So nanti mana yang datang temeluh kan, nak pergi ke studio ke, nak pergi minum-minum ke, just Roger je. Okay. So kali ni kita buat secara online. Sebab basically saya dengan Cik Muhammad, kita orang selalu on face to face. Sebab bila face to face, banyak ilmu yang kita akan beri, practical on the spot. So bila dalam online ni, kami terpaksa compresskan benda tu dan ada certain yang kami buangkan. Contohnya kalau yang belajar di face to face,
kami akan ajar cara simple macam mana nak ambil gambar produk guna smartphone je. Itu yang best lah. Lepas tu cara nak ambil video gunakan phone and everything yang kita ni. Orang Temelur, ya bang. Kau orang Temelur. Asal Temelur. Okay. Okay, bismillah. So, tadi kan Cik Muhammad dah cerita. Okay, sekejap saya nak approve lagi ada yang mau masuk. Okay. So, saya dulu duduk setahun dekat ESQ Leadership Center Malaysia. And then ada beberapa company produk di Pahang ni yang saya jaga dia punya marketing. So hari ni saya bukan niat untuk mengajar sebab saya tahu di depan saya ni ramai gila usahawan yang luar biasa yang saya tak mampu nak berkata apa-apa. Dah memang luar biasa dah. Kenapa saya tak dengar suara? Mungkin puan just tekan kat mic tu. Belah kiri bawah. Okay, so depan saya ni saya tak nak mengajar, saya just nak share. Tadi kan Cik Muhammad ada cerita you ada modal diri, modal tu last sekali modal duit. Modal duit you buat bisnes dapat profit. Lepas dapat profit tak sustain pula. So apa yang kita perlu buat as usahawan? So ada ramai customer kami yang datang ataupun klien kami yang datang. Bila kami check dia orang punya marketing cantik and everything semua. Dah, belum. Tengah asal lah phone dia hilang jadinya. Okay, sorry tuan saya mute kan. Okay, basically ramai klien yang datang kepada kami, diorang kami check semua dah cantik. Marketing cantik, you punya offline dah cantik, everything dah cantik. Tetapi ada satu slack yang dia buat dalam bisnes dia. That's why yang ada cakap PKP tak ada sale kan. Ada jenis usahawan yang masa PKP ni dia boleh hit 10K, 15K, 5 angka, 7 angka boleh. So student kami semalam dapat hit 5 angka, bukan 5K, 5 angka. So teknik tu dia akan bantu dia lah. So untuk PKP ni dia ada dua situasi usahawan. Yang pertama usahawan yang terus jump daripada bisnes dia biasa kepada bisnes yang lain yang akan bagi duit pada dia. Itu maknanya dia nak survive. Situasi sekarang dia nak survive. Maknanya dia jump. Contoh macam saya tak jump. Even saya buat studio pun saya tak jump bisnes saya sebab saya ada saya punya target sendiri. Yang kedua, dia sediakan seramai mungkin dia punya fan ataupun follower. Nanti saya tunjuklah macam mana nak buat marketing . So untuk yang saya tunjuk hari ni, yang usahawan di depan saya ni, anda ada dua pilihan. Sama ada anda nak jump cari bisnes lain yang terus boleh you survive, ataupun you simpan ataupun you cari you punya fan sampai satu tahap you akan close sale. So ada dua situasi usahawan sekarang. Macam saya punya team di Shah Alam, kalau buat bisnes pakai phone pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Saya dulu phone Samsung yang boleh Android mula-mula tu. Okay, so tak ada masalah. Sekejap saya ambil lagi. Okay, so macam tu cerita dia sebenarnya. Ada dua jenis usahawan, sama ada you nak jump ataupun you time ni you kumpul you punya audience, kenalkan you di social media dan you belaskan. So fikir-fikirkan benda tu. Macam mana kita nak buat, okay? Sekejap saya buka kepada slide. Mula-mula ni kita masuk spiritual sikit. Sekejap Okay. Another one. Okay, saya dah approve. Okay, lepas ni saya tak fokus on ni.
Okay, ramai usahawan yang kami jumpa, marketing dah cantik, semua dah cantik, tetapi dia lupa sebenarnya yang bukan orang yang bagi duit untuk dia. Dia kena faham satu benda. Okay, kejap ya. Okay, sorry. Saya share screen balik. Saya approve sekejap. Okay, so basically apa yang kita kena faham adalah as usahawan selalu buat mistake bila dia letak hak pencipta dia di belakang. Which is dekat sini, you buat business untuk manfaat diri you sendiri. Maksudnya you tak mention yang you ada manfaat untuk orang lain. Maknanya cost profit you punya business awal-awal you dah potong untuk zakat perniagaan and everything. Untuk yang bukan non-Muslim, okay, sekejap Okay, tak apa, nanti saya jawab soalan ni. Okay, untuk yang non-Muslim, apa yang perlu buat, every profit you dah cut berapa persen untuk you menderma ataupun you nak bagi something kepada orang. Believe me, even McD pun, KFC pun stay buat benda yang sama. Maksudnya dekat sini, kita kalau kita nak rasa kita punya business ni long term, macam saya dah 5 years, mengikut statistik, mengikut analisa mengatakan SME boleh bertahan at least paling lama maksimum 5 tahun. Kalau tahun 2020 ni, saya stay lagi, saya dah melepasi satu level yang telah ditetapkan oleh SME cakap tu. So basically apa yang usahawan perlu faham adalah setiap yang you beri, you kena ada bagi balik kepada yang di atas. Ini formula yang sangat penting. Kalau tak percaya, you start try buat. Maknanya contoh kalau you target, okay, saya target tahun ni ataupun bulan ni saya dapat 35k. 2.5% saya bagi kepada orang miskin or siapa-siapa. Bestnya dekat sini, you akan bukakan hati orang untuk kenal you punya produk and then orang akan start percaya pada you. Ini antara step yang mudah tetapi ramai sangat usahawan tinggal perkara ni. Okay, so cuba fikir balik. Kita nak bahagiakan siapa? Apa goal kita? Kalau kita dah dapat duit, apa goal kita? Kita dapat duit, kita beli itu. Lepas beli itu, beli ni. So, dia kena ada goal yang spesifik. Ini untuk usahawan yang untuk long term, untuk orang kenal you punya produk. So, macam saya sekarang pun, kalau dengar saya punya Borok Studio tu, di Temerloh boleh dikatakan ramai yang kenal. Sebab we stick to guna benda ataupun formula yang sama. Supaya orang kenal kita punya produk. Okay, so kita go through kepada next slide. Sini bawah sekali. Okay, ini formula sekarang. Mungkin sifu-sifu dulu ataupun usahawan sekarang, diorang ada yang kerja sales semua, tetapi itu ilmu yang luar biasa. Tapi untuk saya kali ni, saya basically fokus on manfaat plus produk equal kepada sale. Which is dekat sini, kalau produk you memberi manfaat pada orang, time PKP ni you boleh buat sale. Macam mana nak bagi bentuk manfaat ni? Bila mengatakan dalam bentuk manfaat ni, apa yang you all perlu buat adalah dari segi posting di Facebook, di IG, di every single platform social media or online platform, you kena start beri manfaat. Which is macam tadi saya dengar ada yang buat video
video dan trik-trik main bola, and then ada yang macam-macam lah dia bentuk dalam sharing. So benda ni mula-mula memang orang akan dapat 1 like, 2 like, 3 like. Tetapi apa yang nak bagi orang pandang adalah you kena buat benda ni selalu istiqomah. You menjual tapi jangan menjual. Untuk time PKP ni. Which is dekat sini kita panggil dia teknik soft sell. Okay, sekejap Tak ada suara. Okay, sekejap. Nanti tengok dekat bahagian bawah ada mic, button mic. Okay, sekejap saya baca mesej ni. Kalau buat bisnes pakai phone boleh kan? Macam promo online. Macam tak jujur lah. Tuan, memang sekarang PKP memang promote online saja. Okay. Okay. So, you check balik you punya produk. Ada tak beri manfaat kepada orang? So, daripada produk ibarat macam kita punya tajuk atas, and then you come out dengan you punya sharing tu apa? Oh, hari ni you nak cerita pasal resepi. Besok you nak cerita pasal bahan-bahan untuk masakan. Yang hari ketiga apa? So basically sekarang adalah time you nak collect all the data, masuk dalam you punya Facebook page, masuk dalam you punya IG untuk bagi orang kenal you. So nanti saya akan tunjuk. Ada yang cakap kat Pak Zee, saya dah buat sharing tapi kenapa orang tak like? Kenapa orang tak ni? Saya dah istiqomah dah 30 hari. So nanti saya akan tunjuk susunan gambar, ayat-ayat serta contoh video yang dapat tarik ramai lagi orang pergi ke anda punya Facebook page. Okay, sekejap ada lagi. So, clear ke buat sampai sini dulu? Kalau clear cuba thumbs up. Okay. So secara simpelnya adalah you kena beri manfaat. So nanti kita gabungkan manfaat you punya produk equal tu nanti kita buat FB ads. Lepas pada FB ads baru kita ada close sale. So itu teknik dia. Okay. Sangat penting manfaat. Bila you buat manfaat, Tuhan akan hantar dia punya tentera dia untuk datang ke produk you. Believe me benda tu. Sebab benda ni as pengalaman saya. Sebab saya cerita sikit. Tuan. Okay. Tuan, saya lambat dapat join. Boleh flashback balik slide yang sebelum manfaat plus produk ni. Ada berapa slide lagi? Ke ataupun yang ini pertama? Yang pertama tadi adalah just code. Just code apa Allahuakbar. Ini yang Cik Muhammad punya tadi. Okay. Itu last. Okay. So, okay, yang ini recap sikit boleh? Maksudnya, andai anda letak hak ni di belakang. Oh, ini lebih pada kerohanian lah ya? Kerohanian sikit. Okay, so basically benda ni, apabila banyak klien saya datang kepada saya, bila saya check dia punya marketing dah cantik, every single thing, management semua okay, tapi dia punya sale tu tetap sama. Maknanya dia dapat 5 angka sampailah ujung tahun 2020. Contoh macam tu. Sebenarnya ujung tahun 2019 pun dia tak dapat hit dalam 100,000. Padahal dia punya marketing sama je macam orang lain. Tetapi rupanya bila saya check, guru saya pun bantu-bantu, rupanya dia tertinggal satu perkara. Maksudnya dekat sini, you kena ada satu amount yang you tetapkan. Contoh kalau kita Muslim ada 2.5% untuk bagi kepada zakat, kepada inilah zakat perniagaan. Baik. Baru ni saya punya klien buat, nama dia kalau buka Facebook dia Faz Yahaya. Dia ni coach untuk turunkan berat badan. Dia sebelum ni dia just buat setiap tahun. Maknanya setiap tahun baru dia buat zakat bayar perniagaan ni. Dia punya sale just static ke 10k, 20k. And then baru ni dia buat, dia cakap tiba-tiba boleh hit bulan tu 50k. Baik. So tak kira you siapa pun, contoh you bukan non-Muslim. Apa non-Muslim perlu buat? Mungkin you buat satu gathering dengan anak-anak yatim. You take the video semua.
and then you post dekat you punya Facebook. Daripada situ, Tuhan akan bantu orang lain untuk buka mata dia orang tengok you punya business. Itu yang sampai sekarang saya punya business, Borok Studio dengan saya punya printing dan training, saya dah tetapkan bulan ni ke mana nak pergi duit itu dulu. Sebab itu is very yang cakap benda tu saya boleh cakap 20% marketing, 80% is your punya spiritual, kerohanian you, semangat you, positif you. Kalau you tak positif, kalau you tak pemurah, you tak peramah, benda tu tak akan dapat apa yang you nak lah. Okay, bagus ada elemen Okey, syarat. terima Betul? kasih Tuan. Terima kasih. Okay. Terima kasih pada yang lain kerana menunggu. Okay. Betul sekali sebenarnya. Terima kasih. Bagus what you give. Okay, betul. Bagus ada elemen CSR. Itu antara saya punya company punya rahsia lah. Every month saya akan buat CSR. Okay. Walaupun orang dekat keliling ada cakap kau ni buat kerja tak ikhlas masukkan video tunjuk ke orang yang you buat tu kan. Satu je saya pegang, guru saya selalu cakap pada saya, CSR ni macam mana? CSR ni ialah macam you buat khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat kepada orang. You buat khidmat masyarakat. So itu yang penting. Saya sambung balik, kalau saya pegang kepada satu perkara yang guru saya selalu cakap, ikhlas adalah satu nama yang tak nampak. Maknanya orang boleh hukum kita luaran tapi dalaman hanya Tuhanlah yang hukum. So itu yang saya pegang sampai sekarang dan alhamdulillah benda tu yang saya tak cakap customer yang stabilize yang saya punya business. Saya cakap benda yang spiritual ni yang bantu customer untuk beli pada saya. Benda tu agak spiritual, agak ni. Mula-mula saya payah nak terima tapi lepas kena basuh dengan guru saya baru saya boleh terima. Okay, so dah habis untuk spiritual. Marketing dengan Tuhan dulu, lepas tu baru marketing dengan manusia. Okay. Ini adalah satu diagram yang saya dapat dekat company saya dulu. Okay. Satu diagram yang dapat kat company dulu. Saya nak bantu anda. Kalau anda nak buat diagram ni pun boleh. Tak nak buat pun tak ada masalah. Contohnya, 3 segi ni. Di tengah-tengah ni, tuan-puan boleh tulis target berapa. Contoh saya target untuk raya ni, saya target dalam 70k. Saya tulis sini 70k, tengah-tengah. Okay, untuk bahagian pemasaran, saya akan tulis platform-platform yang mana saya akan pilih untuk saya dapatkan 70k ni tadi. And then saya akan print out, saya akan tampal dekat dinding. Supaya saya dan saya punya pekerja always tengok benda ni. Raya saya target 70k kan. So platform mana nak guna. So every platform ni ada yang menjaga dia. So memang saya very strictly tentang saya punya target. So as usahawan tak kira you baru nak start ke, you tak ada business ke. Macam saya start business umur 16 tahun. So start pada situ saya dah bina saya punya target. So untuk you all perlu ada target. Contoh you target raya ni dapat 100,000. You all kena tulis kat sini and then you kena bagi tahu diri you and your punya team. Bila you bagi tahu macam tu, korang akan dapat achieve apa yang korang nak. So saya go through sekejap saya nak approve ada yang baru masuk. Okay, sebentar ya. Okay, ini adalah perjalanan pelanggan. Ini yang baru nak mulakan bisnes pun boleh. Yang dah lama bisnes pun mungkin dah kenal dah marketing funnel ni. Okay. Terputus pula. Okey, sekejap .
Saya terus ke marketing funnel. Kita ada lagi 10 minit. Okay, so basically marketing funnel. Apa yang you all as usahawan yang dah lama usahawan ataupun yang baru start ke usahawan, yang dah lama mungkin dah tahu pasal marketing funnel So basically you all kena faham. Ini adalah cara pelanggan kalau dia nak beli you punya produk. Mula-mula sekali dia akan aware you punya produk. Lepas tu bila dia dah aware dia akan interest dengan you produk. Okay, saya tunjukkan satu persatu and then saya terus skip kepada purchase. Untuk saya awareness. Masuk belum. Sorry, siapa ni? Saya offkan dulu. Thank you. Okay, so basically apa yang you all kena tahu adalah, tuan-puan kena tahu adalah, first kali kita kena bagi customer aware. So macam mana nak bagi customer aware dengan you punya produk? Untuk you jentik hati customer mula-mula, you jangan menjual. You interestkan dia. You sentuh hati dia. You bagi dia aware tentang you punya produk. Baru dia akan fikir yang produk you antara yang berada dalam ingatan dia. Sebagai contoh Milo. Milo berada di hidup kita daripada kita kecil. Daripada tuan-puan, mungkin tuan-puan ada yang besar dah daripada zaman remaja lagi, Milo ni dah mula menghantui. Walaupun ada macam-macam brand masuk, Vico ke apa, kita still anggap benda tu, oh Milo ni. Air coklat pun Milo ni. Even kalau kadang-kadang saya pergi ke kedai pun saya order Milo, dia bagi air coklat. So benda tu adalah Milo buat. So yang pertama adalah you kena bagi orang aware pasal you punya produk ataupun you punya servis. Nak bagi orang aware adalah you kena keep sharing. Keep sharing. Keep sharing, jangan sharing yang sambil lewa. Sharing yang penuh bermanfaat. Dan kita bagi orang tertunggu-tunggu. Contoh hari ni kita cerita 5 cara jahit di lengan. Okey, lepas tu nanti petang sekarang saya ajar copywriting dan iklan FB. So dekat akhir daripada gambar ataupun akhir daripada ayat tu nanti kita cakap kat diorang, you guys kalau korang nak tengok step seterusnya, korang tunggu hari esok. So that's mean kita dah guide diorang, kita dah bawa diorang ni untuk pergi dekat kita punya business. So basically you all kena guna every single platform untuk awarekan diorang. Mana yang tak guna Instagram, tolonglah guna Instagram. Kalau yang mana tak gunakan TikTok, free gunalah TikTok. Tetapi guna TikTok dengan satu manfaat, which is kita nak bantu mengajar dan memberi manfaat kepada audiens-audiens di situ. Saya boleh cakap, ataupun kalau lagi satu, kalau nak meyakinkan lagi, boleh buka satu speaker daripada luar negara. Nama dia Gary Vaynerchuk. Dia cakap apa? Sekarang TikTok cuba mendahului Facebook, Instagram, YouTube. Okay. Guna Instagram sebagai platform. Okay. Boleh. Kalau boleh kat semua channel pun you ada. Online marketing is very simple. Semua channel you ada, Google akan naikkan traffic you kat atas. Itu je. Okay. So nanti saya akan share macam mana nak, nama apa Mak Saleh tu nak cari. Okay. Boleh cari nama dia Gary Vaynerchuk. Saya tulis. Sekejap Saya dah everyone. Okay, Gary Vaynerchuk. So boleh tengok dia punya teknik marketing dia. Basically saya banyak follow dia. Lepas tu ada Chinese yang saya follow dan saya pergi berguru dengan Chinese. Dia cakap satu je perkara. Even kalau orang Chinese dulu-dulu pergi ke kedai, first customer dia akan bagi gula-gula. First customer yang datang dia punya kedai kan, dia bagi customer. So kalau macam kita, macam mana kita nak bagi orang aware tentang kita bagi manfaat. Okay, so nanti step dia saya akan ajar nanti. Lepas ni sebab kita ada 5 minit je lagi. And then lepas tu orang dah consider. Orang consider which is kalau kita keep istiqomah share, orang akan consider yang you adalah the real dan orang boleh dipercayai. Maknanya you adalah usahawan yang boleh dipercayai.
Macam dulu saya pernah cerita, saya pernah duduk dekat ESQ training dekat Damansara. Program dia seorang 1650. 1650. Masa time saya tu, saya punya head cakap kat saya, Hamzi, kita ada target baru, kita perlu achieve 1000 packs dalam satu training dengan harga seorang yang datang adalah 1650. So menakjubkan, saya dan tim dapat achieve 1000 packs untuk pergi kelas tu. Sebab kelas tu ada Dr. Hari sekali, kita orang punya founder. Apa yang kita buat adalah teknik ni. Kita bagi dia orang aware, kita bagi dia orang interest, kita bagi dia orang consider. So maknanya dekat sini, saya buat video je. Setiap hari saya akan minta trainer untuk bantu. Target negara Insta target customer 30 tahun ke atas. Sebenarnya tuan, dia ada research baru. Minggu lepas saya tak silap ada Harvard, dia ada keluarkan research baru yang saya pun tak baca habis, tapi dia cakap start daripada umur berapa belas tahun lah. Berapa belas tahun untuk orang target customer. Target customer dia based on dia punya business. Contoh kalau business A lain, business B lain, C lain. So yang tu nanti saya akan follow up balik. So antara teknik yang saya buat dekat ESQ adalah ni lah. Setiap hari satu video. Itu antara yang saya buat. Tak kira lah video 1 minit je. Edit pakai phone. Tapi orang nak aware, orang nak interest, and then orang consider, oh dia ni betul lah ni training ni. So dia orang join. And last kali dia purchase. Ya, catat Encik Mat tadi negara FB nombor 1 ayah. Cuma yang minggu lepas Harvard ada bawa keluar satu statement yang baru. Yang benda tu aku cakap tu nak dapatkan confirmation balik. Sebab macam kami ada satu tim yang akan tengok apa benda statistik sekarang. Mungkin lepas TikTok ni bigo pula kan. Tapi sekarang saya cerita apa yang usahawan muda buat sekarang. Dia orang ambil yang TikTok famous, Insta famous untuk promote dia punya produk. Okay, so kita ada 2 minit lagi. Ada sebarang pertanyaan dalam masa 2 minit ni? Boleh tanya saya. Saya ada masa 2 minit lagi. Lepas tu saya lagi. Tuan, nama apa tuan nak panggil ni? Pak Z. Pak Z, boleh tunjuk balik yang apa? Terowong, channel huraikan sikit. Marketing funnel. Ya, tu huraikan sikit. Okay, kita ada step. Okay, saya terangkan dalam bentuk simple lah. Ini adalah step macam mana pelanggan before dia beli. Dia punya perangai dia. Mula-mula dia akan, contoh kalau saya nak beli produk jubah. So saya akan cari Facebook mana yang aktif. So saya akan aware dulu. And then bila saya jumpa, satu Facebook ni dia punya gambar cantik, orang asyik komen, dia pun selalu share pasal jubah, saya akan interest. Lepas saya akan interest, saya akan consider. Which is saya akan consider dia ni, kalau macam kita sendiri lah, orang beli kat dia ni sebab apa harga dia okey tak kat sini. Dia akan consider benda tu. So nak bagi orang consider, you kena start untuk clearly you cerita dengan you punya produk tapi dalam bentuk soft sell. Intern and evaluation. Untuk intern and evaluation ni adalah satu level company yang besar. Tapi kalau untuk company macam yang kecil-kecil ni, diorang akan terus evaluate dan biasa je dia orang tengok-tengok biasa and then dia terus purchase. Maknanya dia ada beza. Ni ada B2B dengan B2C. Tapi saya dah ringkaskan semua untuk usahawan yang baru nak mula. Okay. Okay. Sorry puan, kami tinggal 1 minit lagi. Kita akan rehat 10 minit and then terus masuk balik. Okay. Ya, dia beza dia ikut business to business to customer.